Datuk, saya dah kopi dah. Okey. Datuk kopi kan dah sekarang Datuk kopikan link tu masuk dalam page sekejap. Dah share dah dalam space? Dah. Dapat tak? Kejap saya tengok Okey, boleh. Ada. Boleh teruskanlah Datuk Ya, okey. Boleh terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita bersiaran langsung dalam Facebook ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum sajalah di zaman ataupun musim PKPP ini terbatas pergerakan untuk berceramah. Jadi kita gunakan berbagai-bagai peluang ruang yang ada pada kita untuk menyebarkan ilmu Allah, menyebarkan agama Allah, menyampaikan risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tajuk kita pada malam ini ialah Ummah Rabbani. Ummah Rabbani maknanya umat yang terdidik, umat yang baik, umat yang soleh. Itu makna Rabbani, yang terpimpin, mempunyai jiwa yang hebat, tidak menjadi manusia yang lemah, yang hanya semata-mata cukup apa yang ada. Rabbani merupakan salah satu daripada sifat-sifat yang boleh kita jadikan sebagai penyumbang untuk mewujudkan suasana yang hebat, negara yang hebat, masyarakat yang hebat, bermula daripada jiwa yang Rabbani, jiwa yang terdidik, jiwa yang mantap ilmunya, jiwa yang ada mempunyai kekuatan sama ada di segi mental dan juga fizikal. Tetamu-tetamu Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dalam sesebuah negara, dalam sesebuah negeri, dalam sesebuah masyarakat, dalam sesebuah daerah, dalam sesebuah kampung, ada 4 ummah Rabbani ini. Golongan ummah Rabbani ini digolongkan, disimpulkan kepada 4 golongan. 4 golongan inilah yang main peranan untuk melahirkan negara hebat, negeri hebat, daerah hebat, mukim hebat, kampung hebat. Di mana-manalah 4 golongan ini menjadi kekuatan dan pengisian dalam sesebuah qaryah, mukim, negeri dan negara itu. Yang pertamanya ialah pemimpin. Di Malaysia juga ada pemimpin, di dunia juga ada pemimpin, di negara-negara lain juga ada pemimpin. Dalam rumah tangga juga ada pemimpin, dalam kampung ada pemimpin. Dalam masyarakat ada pemimpin, dalam negeri ada pemimpin, negara ada pemimpin. Jadi yang pertama, nak lahirkan sebuah negara yang hebat, harmoni, umat ataupun golongan yang pertama yang digelar sebagai pemimpin. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut manusia yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar, yang duduk di paling tinggi sekali penilaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah pemimpin yang adil. Nih, jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang beramanah akan melahirkan sebuah negara yang harmoni. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jujur ikhlas, berjuang untuk menegakkan agama Allah,
bukan untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Itu yang pertama, tuan-tuan. Pemimpin dalam sebuah juzuk, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, pemimpin yang baik akan melahirkan negara yang harmoni. Kalau pemimpin tidak baik, pemimpin tidak amanah, negara akan tumbang, masyarakat akan hidup dalam keadaan cacar merbal, tak akan tenang, tak akan berlaku perpaduan. Kalau adanya pemimpin-pemimpin yang bersikap kepentingan diri melebihi kepentingan orang lain. Sentiasalah bertakwa kepada Allah. Bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ciri-ciri pemimpin yang baik. Baik. Ummah Rabbani yang kedua ialah ulama. Dalam sesebuah negara ini ada ulama. Ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan yang kedua sebuah masyarakat Rabbani, ummah Rabbani. Kalau dalam sesebuah negara, negeri, kampung, qaryah, daerah, adanya ulama yang benar-benar menjalankan amanah, menyampaikan dakwah dan sebagainya, disertai dalam jiwa mereka kekentalan iman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembunyikan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan sembunyikan. Malah mereka sanggup diseksa, tuan-tuan. Ulama-ulama dulu sanggup diseksa dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ada sebuah kisah bagaimana pemimpin yang bagaimana seorang ulama yang tidak takut kepada Allah di sebuah, ini kisah, sama ada betul tak betul wallahu a'lam, kisah bagaimana seorang raja nak menguji iman yang ada kepada seorang menteri agamanya ataupun penasihat agamanya. Orang yang hebatlah di negeri itu, raja tadi, sultan tadi nak mengujinya. Baik. Kata sultan tadi, wahai tuan guru, aku nak tanya kamu 3 soalan. Kalau kamu boleh jawab 3 soalan ini, kamu akan terus menyandang jawatan kamu sekarang. Dan sekiranya kamu gagal untuk menjawab persoalan yang aku nak tanya ini, kata raja, kamu akan dipotong, kamu akan dipecat. Kamu tidak akan jadi lagi orang hebat di negeri ini. Tuan-tuan, soalan yang pertama daripada raja itu, apakah dunia? Soalan yang kedua, apakah akhirat? Dan soalan yang ketiga, apakah iman? 3 soalan ini ditanya oleh sultan, raja kepada orang yang pandai ataupun diberi tugas untuk menjaga agama. Mungkin menteri agama ataupun mungkin penasihat agama yang berkaitan dengan agama lah. Dan dia berada dalam tingkatan yang hebat, tuan-tuan. Ulama ni tadi ataupun ustaz ni tadi, guru ni tadi, pemimpin ni tadi yang digelar sebagai penasihat agama tadi diberikan segala kemewahan-kemewahan. Apa yang dapat orang lain dapat, pemerintah lain dapat, dia pun dapat. Elong-elong semua dapat, tuan-tuan. Jadi ulama tadi diuji oleh raja. Raja memang nak uji dia. Sama ada dia ni ikhlas tak ikhlas. Walaupun digelar sebagai seorang ulama. Baik. Dia mencari suatu orang yang boleh dia dapat nasihat persoalan raja tadi. Terjumpalah dia dengan seorang petani. Lalu bertanyalah dia kepada petani itu, wahai tuan, saya nak tanya sikit. Apakah pengertian hidup? Apakah pengertian dunia? Apakah pengertian akhirat? Apakah pengertian iman? Saya tak kerti nak jawab, walaupun saya pakar dalam bidang agama, saya takut jawapan saya salah. Baik. Kata petani itu tadi, orang kampung tadi,
Soalan yang pertama, apakah itu hidup? Apakah itu dunia? Dunia itu apa yang kamu kerjakan di dalamnya akan mendapat faedah hanya di dunia. Kerja apa yang kamu buat, itu untuk dunia, kamu akan dapatlah dunia itu. Itu yang pertama, itu dunia. Yang kedua, akhirat. Apa yang kamu buat, pahalanya akan kamu dapat di hari akhirat. Itu akhirat. Pahala amalan kamu sekarang akan dibawa ke akhirat. Itu akhirat. Iman, kata petani tadi, Tuan kena datang petang nanti. Saya tak boleh bagi jawapan sekarang, petang nanti. Baik, tolonglah saya Tuhan, kalau tidak saya akan dipecat kalau saya tak boleh jawab soalan daripada raja. Raja nak menguji dia tuan-tuan sebenarnya. Sama ada dia betul-betul ikhlas, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Baik, petang datanglah ulama tadi, lalu berkatalah petani tadi, katanya, kalau kamu nak tahu apa itu iman, kamu pergilah makan bersama-sama dengan sekumpulan anjing yang sedang makan itu. Kalau kamu tak makan bersama dengan anjing itu, itulah iman yang ada pada diri kamu. Tapi kalau kamu pergi makan juga dengan sama-sama makanan dengan anjing tadi, bermakna ketika itu kamu telah melakukan suatu perbuatan jijik dengan najis mughalazah, maka kamu ketika itu tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, apa jadi kepada ulama tadi? Oleh kerana dia nak segala kekayaan dunia. Dia nak segala kemewahan yang dia dapat selama ini. Dia pergi makan bersama-sama dengan anjing-anjing tersebut, tuan-tuan. Binatang najis itu makan dia bersama-sama dengan anjing. Semata-mata supaya sultan tadi, raja tadi tidak memecahnya, membuangnya, tuan-tuan. Ini tuan-tuan, sultan nak uji keimanan penasihat agama dia, menteri agamanya, orang yang pakar di negeri itu dalam bidang agama. Selama ini pakar rojak. Rupa-rupanya ulama tadi, tuan-tuan, dia, orang kata apa, semata-mata niat dia bekerja selama ini untuk mencari keuntungan dan habuan dunia semata-mata. Apa jadi kepada ulama tadi, tuan-tuan? Memang dibuang oleh raja, dan raja tahu bahawa ulama ini tidak ikhlas. Kalaulah dia tak pergi makan bersama dengan anjing tadi, tuan-tuan, insya-Allah sultan akan terus ambil dia. Tapi dia pergi makan sama-sama dengan anjing. Ni orang yang nak hidup hebat di atas dunia ni, sanggup buat apa saja walaupun dilarang oleh Allah SWT, asalkan mereka dapat habuan. Seperti mana cerita tadi, tuan-tuan. Jadi yang kedua, ulama yang takut kepada Allah SWT akan menjadikan sesebuah negara itu aman, damai, harmoni. Ummah Rabbani yang kedua ialah ulama-ulama yang berjuang di jalan Allah SWT, yang tidak takut langsung kepada manusia, tuan-tuan, yang dia takut kepada Allah SWT. Bercakap benarlah walaupun pahit. Ulama-ulama yang iakan apa saja perbuatan penguasa-penguasa, tuan-tuan, walaupun dia tahu salah, maka ulama-ulama yang ini dibimbangi orang yang pertama akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Yang ketiga, ummah Rabbani. Siapa dia, tuan-tuan? Dalam sebuah negara, negeri, kampung ni, mesti ada orang yang ketiga. Siapa dia? Orang-orang kaya. Di kampung kita, di taman kita, ada orang kaya, tuan-tuan. Orang kaya yang macam mana nak lahirkan ummah Rabbani ni? Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang tidak bakhil. Orang kaya yang tidak kedekut. Orang kaya yang sentiasa mencari orang-orang miskin, anak-anak yatim, sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz, sekolah Quran dan sebagainya. Dia dan sumbang. Ada, tuan-tuan, di negara kita ni walaupun tak banyak. Saya pernah jumpa bagaimana orang yang hebat, kaya raya, tuan-tuan.
nak buat masjid di satu kampung. Dia tak nak duit orang lain. Dia nak duit dia seorang saja. Berapa juta? 4 juta. Duit dia seorang saja untuk membina sebuah masjid itu. Yang lain-lain kapek orang lain nak bagi-bagilah. Tapi dalam faktor bangunan itu dibiayai oleh seorang yang sangat kaya raya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalaulah di zaman musim-musim wabak COVID-19 ni tuan-tuan, kita dapat mengeluarkan sedikit apa yang kita ada untuk memberikan bantuan mereka yang terputus sumber makanan dan sebagainya. Kita gembirakan mereka sekadar kemampuan. Dan bila mana kita melihat semangat orang Malaysia ni tuan-tuan, boleh kata tiap-tiap hari ada saja NGO, pihak kerajaan, pihak badan-badan amal dan sebagainya mengumpul derma dan memberikan bantuan-bantuan beras, gula kepada orang-orang yang ditimpa masalah keputusan makanan ni tuan-tuan. Jadi hebatnya kita lah. Sebab tu sedekah ni tak akan hilang tuan-tuan pahalanya. Baju yang kita pakai ni akan jadi lusuh, reput dan buang. Tak lama kita pakai baju tuan-tuan, habis-habis lama pun 2 tahun. Rosak apa yang kita guna. Kereta kita pun akan rosak tuan-tuan. Habis. Rumah kita pun lama-lama bila kita mati habis kita tinggal. Tetapi yang tak akan rosak binasa ialah sedekah. Jadi orang kaya yang sedekah, orang kaya yang pemurah, yang tidak kedekut, yang tidak bakhil, merupakan salah satu daripada manusia yang disebut sebagai ummah rabbani. Ummah yang terpimpin, ummah yang terbaik akhlaknya, ummah yang baik di segi perangainya, ummah yang baik di segi tutur katanya. Ummah yang ketiga ialah orang kaya yang pemurah, yang tidak kedekut dan merasai bahawa harta yang mereka ada itu hanyalah tumpangan buat sementara sahaja. Ingat, kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah SWT, tetapi kita tidak mengeluarkan zakat, bermakna kita berdosa. Kita makan hak orang. Ya, zakat itu hak orang yang kita pegang. Jadi kita bayarkanlah zakat tersebut untuk membersihkan harta kita. Baik. Yang keempat, ummah rabbani ini. Bagaimana pengisian golongan yang keempat dalam sesebuah negara itu, iaitu tidak lain dan tidak bukan seorang miskin yang beriman pada Allah. Seorang miskin yang tidak menjadikan kemiskinannya itu untuk meminta-minta. Seorang miskin yang selalu bersyukur pada Allah, berterima kasih pada manusia yang membantunya, menghargai orang. Masjid datang, tuan-tuan bercampur dengan orang, walaupun dia miskin. Jangan kita menjadi orang miskin yang sombong. Orang miskin yang tak kenal masjid. Orang miskin yang seolah mengatakan bahawa mereka ini tidak, Allah ni tidak adil kepada mereka. Orang lain Tuhan bagi macam-macam. Dia Tuhan tak bagi apa-apa tuan-tuan. Saya orang miskin yang macam ni, dahlah dia miskin tuan-tuan, tetapi dia tidak bersyukur pada Allah. Dia tidak berlaku baik. Sebab tu tadi saya menyampaikan kuliah subuh di Masjid Al-Ansar, saya mengatakan bahawa perhiasan bagi orang miskin itu ialah orang yang tidak meminta-minta dan tidak menyusahkan orang dan kekal melakukan perkara-perkara yang baik serta mengelakkan daripada perkara-perkara yang tak baik, perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Inilah dia kata ummah rabbani yang keempat, iaitu orang miskin yang berterima kasih kepada orang kaya yang bersedekah kepadanya dan bersyukur kepada Allah SWT. Inilah katakan ummah rabbani dalam sesuatu kampung. Kalau adalah empat-empat golongan ini tuan-tuan, orang kaya, orang ini pemimpin-pemimpin yang takut pada Allah, yang menjalankan amanahnya dengan jujur, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggungjawab, yang tahu akan disoal di hadapan Allah besok, saya yakin negara
akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbu ghafur. Sebuah negara yang akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, negara yang penuh kebaikan di dalamnya, tuan-tuan. Orang-orang kaya yang pemurah, ulama-ulama yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, orang miskin yang berterima kasih, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Maka itulah yang dikatakan pembinaan sebuah negara yang harmoni bermula daripada ummah rabbani, ummah yang baik. Cik Bakar dengar ke tu? Cik Bakar? Boleh dengar? Okey. Kok ada soalan ke? Cik Bakar? Buat masa ni tiada soalan apa-apa. Boleh teruskanlah. Boleh terus. Kita ada berapa minit selalunya? Sekarang ni dah pukul... Terpulang pada Datuk lah. Terpulang ya. Baik. Terpulang. Kita teruskan lagi insya-Allah. Tadi masalah teknikal sikit tadi, jadi lambat sikit kita bermula kerana menghadapi sedikit masalah teknikal. Jadi kita sambung lagi, tuan-tuan. Baik. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa jadi kalau kita berada di sebuah negara, di sebuah tempat yang ummahnya rosak akhlak, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berlaku berbagai-bagai gejala, kita tidak aman, kita tidak rasa tenang. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab ummahnya tidak rabbani. Ummahnya, rakyatnya jahat. Manusia-manusia yang engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak berlaku di negara-negara, walaupun tidak sedahsyat di negara kita, tuan-tuan, berlakunya berbagai-bagai kehancuran. Berlakunya gempa bumi, berlakunya macam-macam lah, tuan-tuan, tsunami, berlakunya gejala-gejala kemusnahan, letupan, pembunuhan dan sebagainya. Kenapa, tuan-tuan? Kerana perbuatan-perbuatan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala nak menguji kita. Dan Allah Ta'ala nak berikan sedikit balasan kepada orang yang melakukan kejahatan itu, tuan-tuan. Bukan salah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah diri kita sendiri, salah manusia yang kadang-kadang gunakan kekuasaan untuk berlaku tidak adil, berlaku zalim pada orang lain. Kita ni, tuan-tuan, kalau berlaku zalim pada binatang pun dikira berdosa. Kalau kita nak sembelih dalam korban tu, tuan-tuan, disunatkan supaya kita melindungi lembu yang kedua, binatang yang kedua, supaya upacara penyembelihan itu tidak dilihat oleh lembu lain, tuan-tuan. Mereka pun, lembu-lembu pun, binatang pun ada perasaan, tuan-tuan. Sampai begitu Islam menjaga hubungan baik kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan berlakulah kerosakan, akan berlakulah macam-macam porak-poranda, kecuali orang-orang yang menghubungkan silaturahim dengan sesama manusia, yang menghubungkan jiwa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berjanji dengan Allah, kita nak beriman pada Allah. Teruskanlah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terbabas, ada lagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang tidak melakukan kesilapan. Tidak. Tidak ada manusia pun yang tidak melakukan kesilapan. Kita lemah, kita manusia. Kita bukan malaikat. Malaikat kerjanya beribadat pada Allah, patuh pada Allah. Kita manusia banyak dosa. Tapi Allah Ta'ala menentukan satu jalan untuk orang-orang yang berdosa ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu anugerah Allah ialah taubat. Tubu ilallah
taubatan nasuha. Orang yang bertaubat kepada Allah itu dengan sebenar-benar taubat. Tuan-tuan, dalam ayat Quran banyak cerita bab taubat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka pada orang-orang yang bertaubat dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersih. Yang menyucikan dirinya, menyucikan jasmaninya, perasaannya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah. Bila mana saya sebut taubat tadi, kita pergi bagaimana nak tahu taubat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya taubat diterima tak diterima ni kita tak tahu tuan-tuan. Kita usaha aja bertaubat aja. Istighfar sebanyak-banyaknya pada Allah. Soal terima tak terima itu bukan soal kita, tetapi Allah Subhanahu taala yang menentukan. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah taubat aku diterima? Nabi sendiri tidak boleh memberi jaminan. Aku tidak tahu, ilmu aku tidak sampai begitu, ini ilmu Allah. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui taubat kamu ni diterima ataupun tidak. Tapi aku boleh bagi beberapa tanda. Kalau ada tanda-tanda ini bermakna taubat kita, taubat kalian diterima Allah, didengar Allah. Mudah-mudahan. Jadi kita bincang juga pada malam ni bab bertaubat ini. Bagaimana kalau kita nak tahu taubat kita diterima oleh Allah SWT? Yang pertama, tanda taubat kita diterima oleh Allah SWT ialah orang yang sentiasa menangis. Itu tanda taubat kita diterima oleh Allah SWT. Kalau kita duk ketawa riang, seronok, gembira, jauh lagi tuan-tuan, tanda taubat kita diterima oleh Allah SWT. Menangis kerana apa? Mengenangkan dosa-dosa yang lalu. Takut pada Allah. Takut Allah Ta'ala tak ampuni dosa kita tuan-tuan. Masya Allah, takut sangat. Kita tak tahu apa akan berlaku lepas ni, kita tak tahu mati bila-bila masa saja sekarang ni tuan-tuan, takut sangat. Sebab tu saya katakan, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu taubat. Sekurang-kurangnya istighfar, lebihlah pada 100 kali tiap-tiap hari istighfar pada Allah. Mulut istighfar, jiwa mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan berdoa. Orang yang bertaubat ini tanda taubatnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tak putus-putus berdoa. Ya Allah, aku banyak salah. Ya Allah, aku banyak silap. Ya Allah. Dan doa yang terbaik, bacalah di waktu sepertiga malam. Doa lepas mayang. Jangan lepas mayang terus kita bangun. Bacalah doa sekejap. Tuhan gembira tuan-tuan. Kalau kita lepas mayang bagi salam tu, kita duduk sekejap. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Tuhan? Umatku hamba-Ku telah menunaikan sembahyang tanda patuh kepada perintah-Ku. Maka lepas sembahyang itu berdoalah. Aku bersedia untuk memakbulkan doa. Doa-doa mustajab. Bacalah apa-apa doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Baik. Yang ketiganya, di segi pakaian. Orang yang bertaubat ini, di segi pakaiannya berubah. Bukan nak suruh pakai jubah tiap-tiap hari. Ya, pakaiannya daripada tidak menutup aurat kepada menutup aurat. Itu tanda taubat mereka diterima oleh Allah SWT. Taubat kita diterima oleh Allah SWT. Pakaian kena jaga tuan-tuan. Jangan sampai peringkat mendedahkan aurat. Jangan sampai peringkat berpakaian tetapi bertelanjang. Ini istilah bahasa itu. Samalah dengan orang lelaki pun jaga aurat. Malulah kita dengan manusia, malulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga pakaian, berubah di segi pakaian.
Dulu sebelum bertaubat tak tutup aurat. Dah bertaubat menutup aurat. Alhamdulillah tuan-tuan, ini tanda orang yang Allah Ta'ala dengar taubatnya. Mudah-mudahan diterima taubatnya. Baik. Yang keempatnya, percakapannya juga berubah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, percakapannya berubah. Tidak lagi bercakap yang sia-sia. Tidak lagi bercakap yang lara-lara. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tu banyak hadis, ustaz-ustaz kita membicarakan hadis ni. Orang-orang yang beriman kepada Allah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka ialah orang-orang yang sentiasa bercakap benda-benda yang baik. Kalau mereka tak bercakap benda-benda yang baik, mereka lebih baik diam daripada dia bercakap, mengeluarkan perkataan boleh menyebabkan perkelahian, pergaduhan, apatah lagi kalau menghina orang, dengki orang, khianat orang. Jadi yang keempat, tanda taubat mereka diterima oleh Allah SWT ialah di segi percakapan mereka juga percakapan yang berubah. Yang kelima, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Orang yang bertaubat kepada Allah SWT, ummah Rabbani ini, orang yang sentiasa bersahabat dengan orang-orang yang baik. Dia tidak lagi bersahabat dengan orang-orang yang Allahu Akbar. Kita sendiri tahulah perangai-perangai manusia yang jahat, yang selalu kita sebut perangai, orang kata apa? Perangai syaitan lah panggil. Syaitan bertopengkan manusia, manusia bertopengkan syaitan. Kita tak nak dan kita kena tinggalkan benda-benda yang macam ni. Jadi tuan-tuan, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Orang alim, ada ceramah, ada kuliah, datanglah. Ziarahlah mereka-mereka. Dan kalau kita melihat seorang alim, ulama meninggal dunia, tuan-tuan, kita rasa sedih kerana ilmu telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia sifat orang-orang yang baik, ummah Rabbani ini. Ya, bersahabatlah, carilah. Sahabat yang baik ialah sahabat yang sentiasa memberi perangsang kepada kita. Sahabat yang baik ialah sahabat yang menegur kesilapan kita. Sahabat yang baik ialah sahabat yang tidak mengambil kesempatan daripada kita. Itu sahabat yang tidak baik. Kalau mengambil kesempatan daripada kita, itu bukan sahabat itu tuan-tuan. Itu nak menjahanamkan kita. Kita sendiri yang diberikan akal oleh Allah SWT tahu mana sahabat yang baik, mana sahabat yang tidak baik. Baik. Yang keenam, tanda taubat diterima oleh Allah SWT ialah ibadahnya bertambah. Kalau kita bertaubat, ibadah kita bertambah, seronok sangat nak beramal ibadat, tandanya taubat mereka diterima oleh Allah SWT. Cuba kita tanya diri kita balik, saya tanya diri saya balik, seronok tak kita beribadat kepada Allah? Seronok tak kita berzikir kepada Allah SWT? Seronok tak kita baca Quran? Seronok tak kita sedekah, tengok orang lain rasa gembira dengan sedekah kita, tuan-tuan? Kalau kita rasa seronok, kita buat baik, bertambah-tambah, orang kata apa, semangat nak buat baik, insya-Allah ini tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketujuh, ini penting. Tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertambah kasih, bertambah hormat kepada kedua ibu bapa. Sama ada ibu bapa yang telah pergi meninggalkan mereka buat selama-lamanya, apatah lagi ibu bapa mereka yang masih hidup. Berbuat baik dengan sesungguh-sungguhnya kepada kedua ibu bapa. Walaupun kadang-kadang ibu bapa ini melakukan perbuatan kadang-kadang menyebabkan anak-anak terasa hati. Ya, tak apalah. Dia tetap ayah kita, dia tetap ibu kita. Doa yang terbaik untuk mereka. Ayah kita dah mati. Mak kita dah mati, tuan-tuan.
Apa kita nak buat lagi? Sedangkan dosa kita pada mak bapak banyak sangat. Kita boleh buat macam-macam. Ya, sedekah atas nama mereka, buat baik kepada kawan mak bapak kita, kawan arwah mak bapak kita, buat baik. Seolah-olah kita buat baik kepada mak kita sendiri, bapak kita sendiri. Sedekah atas nama mak bapak, hadiahkan bacaan Quran, mudah-mudahan sampai. Allah yang paling penting, orang yang buat baik pada mak bapak ini ialah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukurlah tuan-tuan ada mak bapak lagi. Saya mak dah meninggal, ayah dah meninggal. Mereka beralam kubur pada saat ini. Ya, tak dapat kita nak bagi apa-apa kepada mereka kecuali kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang mendoakan kesejahteraan mak ayah dalam kubur. Tanda orang yang Allah Ta'ala terima taubatnya ialah orang yang buat baik pada ibu dan ayah. Jangan derhaka sama sekali tuan-tuan pada ibu dan ayah kita. Mereka lah menyebabkan kita ada di atas muka bumi. Baik. Yang ke-8, tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah suka bersedekah. Walaupun dalam keadaan sempit. Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bakal menghuni syurga Allah banyak tuan-tuan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang yang akan menghuni syurga Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat seterusnya menyebut orang yang bersedekah waktu mereka kaya ataupun waktu mereka jatuh miskin. Kaya pun mereka sedekah, waktu miskin pun mereka sedekah. Orang kaya pun sedekah, orang miskin pun sedekah, yang kita bincang tadi awal itu. Jadi tanda taubat kita diterima oleh Allah SWT, suka sangat untuk bersedekah. Ya, memberikan sedikit apa yang kita ada kepada orang yang memerlukan. Sedekahlah yang akan kekal di hari akhirat pun, sedekahlah. Sehingga Nabi SAW pernah ditanya sahabat, orang yang mati besok di hari akhirat, apa yang mereka minta balik ke dunia, sebab apa? Sebab nak bersedekah. Bukan nak sembahyang, bukan nak puasa. Kenapa kamu nak balik ke atas dunia? Untuk kami melakukan sedekah. Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran tu tentang orang yang nak balik ke atas dunia ni semata-mata untuk bersedekah saja. Tuan-tuan, kalau kita dapat ilmu, kita belajarlah dapat ilmu, belum tentu kita yang pertama masuk syurga. Kalau kita sebagai seorang guru agama lah, ustaz orang panggil, ustazah, belum tentu kita yang pertama masuk syurga. Yang tentu masuk syurga tuan-tuan ialah orang yang sedekah dengan ikhlas. Orang yang belajar Mesir, balik ke Malaysia menjadi qadhi, balik ke Malaysia menjadi guru agama, ustaz. Ya, mereka pergi ke Mesir dapat ilmu. Nanti di hari akhirat, orang yang berilmu ni kata, kalau bolehlah, biarlah orang yang bersedekah untuk masuk syurga terlebih dahulu. Tuan-tuan, kerana mereka lah yang bersedekah, mengeluarkan zakat, memberikan bantuan sehingga kami dapat belajar di Mesir. Dapat ilmu di Mesir disebabkan ada orang sedekah. Ada orang mengeluarkan zakat. Dengan duit zakat itulah membiayai kami belajar di Jordan sebagainya. Ilmu yang kami dapat bermula daripada orang yang sedekah. Ini hebatnya sedekah, tuan-tuan. Jadi orang yang bersedekah ini tanda-tanda Allah Ta'ala terima taubat mereka. Yang ke-9, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tandanya ialah
mereka menjadi seorang yang rendah diri, seorang yang tidak sombong dan sentiasa menghormati orang. Itu tanda-tanda taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong, mereka menghormati orang dan mereka menjadi orang yang rendah diri. Inilah ciri-ciri orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni tuan-tuan, kalau berkat ilmunya, semakin tinggi ilmunya, dia bukan semakin riak, semakin sombong, tetapi dia semakin rendah diri. Orang yang berilmu, perhiasannya ialah orang yang rendah diri. Ya, tak kurang pun kita tuan-tuan, tak rugi pun kita kalau kita menjadi orang yang rendah diri, bercakap dengan orang, bercakap cara yang penuh hikmah, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji. Hari ini kita tengok dalam Facebook, dalam media-media sosial tuan-tuan, tak tergamak kita baca dengan perkataan-perkataan kita cakap dekat orang lain, dibaca pula oleh ribuan manusia, menghina orang lain, menggelar orang lain dengan gelaran-gelaran yang tak sepatutnya tuan-tuan. Tidak sepatutnya lah berlaku di zaman kita ini. Jadi tuan-tuan, hari ini cukuplah dahulu bila saya bercakap tentang ummah Rabbani ini, ummah yang hebat, ummah yang kuat, ummah yang soleh, ummah yang solehah, manusia yang hebat, manusia yang baik, manusia yang tidak melakukan perkara-perkara keji. Kalaupun mereka melakukan perkara keji, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi lah di masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Abu Bakar yang berusaha untuk mewujudkan ataupun mengadakan live pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau ada kesilapan saya tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Sebab saya kurang sihat, dah batuk lebih kurang 3 minggu, kesihatan kurang sihat. Itu sebab lama tak muncul di Facebook dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.